Yang ketiga, ilmu kalam hendaklah dihidangkan atau diaplikasikan bersesuaian dengan keadaan. Ada keadaan yang memerlukan banyak dan ada yang perlukan sedikit sahaja. Maksudnya ada sukatan-sukatan yang berbeza. Jadi nak bagi ilmu kalam ni ikut keadaan. Bukan boleh lambak semua satu kitab besar ilmu kalam ajar pada semua orang. Yang tu dia lebih banyak bawa melarat, kata Imam Ghazali. Yang keempat, ilmu kalam tidak boleh dihidangkan keseluruhan perbahasannya kepada orang awam. Siapa yang perlu saja, yang tu yang dihidangkan. Itu pun mengikut sukatan-sukatan, macam makan ubat lah. Kalau sakit sekian, ubat dia banyak ini. Kita tengok filem-filem perang lah, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tengah perang tu dia kena bom ke, kena tembak ke, kena serpihan apa ke, pecah badan dia, luka. Bila luka, doktor dia datang, dia letak morfin, letak dadah kan. Tapi ada sukatan kan. Luka kecil dia buah sikit, luka banyak buah banyak. Orang tu sakit teruk dia buah banyak. Bukan luka sikit pun dia bubuh sampai habis. Dia ada sukatan dia. Ilmu kalam ni macam tu lah, dia ada sukatan dia nak bagi kepada orang awam. Yang kelima, hukum ke atas ilmu kalam ni sama ada wajib, haram ke, sunat ke diajar, atau sebagainya adalah mengikut situasi yang sedang dihadapi. Kita tengok situasi-situasi. Okay, pelajaran untuk malam ni. Kata Imam Al-Ghazali, begitu pula dalam keraguan-keraguan dalam akidah, kerana wajiblah dihilangkan keraguan-raguannya dengan lemah lembut, dengan pengajaran dan dalil-dalil yang dekat, yang dapat diterima jauh dari mendalami ilmu kalam. Contoh dia macam ni lah. Katalah satu hari, satu orang ni dia terfikir, Tuhan ni dia dengar, tapi macam mana Tuhan ni dengar? Dia pun jumpa kita tanya, Tuhan ni mendengar macam mana? Kita guna jalan yang mudah dulu. Yang nak sibuk-sibuk Tuhan mendengar macam mana ni pasal apa? Yang kita nak yakin sekarang ni, Tuhan ni dia maha mendengar. Apa saja pun semua dia dengar. Tak ada benda yang dia tak dengar. Kita percaya yang tu pun dah cukup. Kalau jawapan tadi puaskan hati orang tu, dia kata betul juga lah, duk fikir teruk-teruk Tuhan nak mendengar macam mana. Lebih baik percaya aja. Jadi kita yakin saja Allah maha mendengar. Dah lah, puas hati dah jawapannya, cukup. Yang tu ya, ubat dia setara tu je. Perdebatan yang berhabis-habisan hanya berguna pada satu tempat saja, iaitu dalam hal orang awam itu beriktikad bid'ah dengan semacam mujadalah yang didengarnya. Mujadalah ni perdebatan lah. Maka hendaklah mujadalah itu ditentang dengan mujadalah pula yang serupa, maka dia akan kembali kepada akidah benar. Hari yang lain, orang lain pula kita Tuhan mendengar macam mana? Kita bagilah hujah ke dia. Teruk-teruk fikir, buat apa kita percaya sudah Allah maha mendengar, selesai. Tapi tak puas hati dia, dia nak tanya pula. Iyalah, memanglah saya percaya, tapi Tuhan ni dia mendengar dengan zat ke dengan sifat? Sudah, dia nak masuk ke dalam lah. Jadi jawapan yang mula-mula tadi tak puaskan hati dia, baru kita bagi ubat lebih sikit, dos lebih sikit. Nak Tuhan dengar dengan zat dan dengan sifat, macam ni huraian dia. Mazhab Asy'ariyah cerita macam ni, kita pakailah Asy'ariyah. Ringkas je, selesaikan masalah yang dihadapi tu je. Tak payah bentang panjang-panjang. Tak payah kata mainlah belajar ilmu kalam, belajar satu kitab tu. Padahal dia ragu tadi benda kecil je. Jadi Imam Ghazali dia cadang macam tu lah. Yang demikian itu adalah mengenai orang yang menampak baginya kerosakan kepada mujadalah, yang merasa tak puas dengan pengajaran-pengajaran dan peringatan-peringatan yang sesuai bagi orang awam. Orang yang semacam ini sudah sampai kepada keadaan yang tidak menyembuhkannya kecuali dengan ubat perdebatan, maka bolehlah disuguhkan kepadanya. Datang pula orang ni, dia tanya, Tuhan dengar macam mana? Kita pun bagilah hujah yang mula tadi, tak payah fikirlah. Tak makan juga. Tuhan ni mendengar dengan zat ke dengan sifat? Kita pun bagilah. Mazhab Asy'ariyah Maturidiyah cerita gini. Tak boleh dia kata ni. Mazhab Mu'tazilah kata macam ni. Dia dah tahu dah rupanya. Panjang perdebatan dia. Masa tu boleh bagi. Masa tu boleh debat balik. Boleh nak ajar dia satu kitab pun boleh. Jadi nak bagi ubat ni mengikut tahap penyakit. Sakitnya sikit, ubat dia pun sikit. Jadi ilmu kalam macam tu lah. Dia bukan boleh lambak semua kepada orang awam, tapi bagi ikut kesesuaian. Adapun pada negeri-negeri yang sedikit sekali bid'ah dan tak ada di situ pertikaian mazhab, maka mencukupilah dengan pelajaran i'tiqad yang telah kami sebutkan dahulu, dan tak usah dibentangkan dalil-dalil dan dijaga dari terjadinya keraguan-raguan.
Dan kalau timbul keraguan-raguan itu, barulah dibentangkan dalil-dalil sekadar perlu sahaja. Kalau di satu-satu tempat tu orang tak bincang pun ilmu kalam ni, orang tak bincang pun. Jadi Imam Ghazali kata nak mengajar tauhid ni untuk orang awam cukuplah pelajaran dalam kitab Ihya bab tauhid yang mula-mula hari tu, yang kita lalui hari tu. Cukuplah yang tu saja. Tak payah bentang pelajaran ilmu kalam ni sepenuhnya. Kalau bid'ah itu sudah tersebar dan dikhawatiri anak-anak akan tertipu, maka tidak mengapa diajarkan sekadar yang telah kami muatkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qudusiyah untuk menjadi bahan penolak pengaruh dari mujadalah tukang-tukang bid'ah itu bila terjadi di kalangan mereka. Kata Imam Ghazali, kalau dalam negeri itu tak ada orang yang bahas tentang benda ni, tak tersebar dalam masyarakat, cukuplah bab permulaan tauhid dalam kitab Ihya ni. Tapi katakanlah ada orang bincang lebih sikit, pakai satu lagi kitab Imam Ghazali, nama dia Risalah Qudusiyah, cukup yang tu. Kalau zaman sekarang ni biasa kita ajar sifat 20 lah. Dengan pelajaran sifat 20 tu cukup dah sebenarnya. Itulah batas yang ringkas yang kami simpan dalam kitab itu. Kalau ada antara mereka yang cerdik dan sedar ia kepada persoalan yang dihadapi, kerana cerdiknya atau keraguan-raguannya sudah menggelora dalam dirinya, maka dalam hal itu telah timbul sebab yang ditakuti dan telah lahir penyakit. Maka tidak mengapa perbahasan ilmu kalam itu meninggi lagi sampai kepada batas yang telah kami terangkan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, iaitu kira-kira 50 lembar, 50 helai kertas. Kata Imam Ghazali, dalam masyarakat tu dah teruk dah. Bila teruk orang duk asyik bahas ilmu kalam, pakai satu lagi kitab dia, nama dia Al-Iqtisad fil I'tiqad. Pakai kitab tu cukup. Isi kitab ini tak keluar dari pandangan tentang akidah-akidah i'tiqad dan sebagainya dari perbahasan ahli-ahli kalam. Itu ubatnya. Kalau sekadar beberapa orang saja duk simbang, ubat dia kitab Risalah Qudusiyah. Tapi kalau ramai sangat orang simbang, ubat dia kitab Iqtisad fil I'tiqad. Zaman sekarang ni ada satu ulama lah lepas daripada zaman Imam Ghazali ni, nama dia siapa lupa dah. Dia karang kitab Umul Barahin. Kitab ni lah yang kita buat sekarang sifat 20 ni. Guna pelajaran sifat 20 tu dah okey dah. Cukup dah tu. Apabila buku tersebut memuaskan hatinya, maka terpeliharalah dia. Bila kita bagi kitab Iqtisad fil I'tiqad ni dan orang tu okey, dia puas hati dah, cukup dah tu, memang cantik dah. Dan jika tidak memuaskan, maka itu menandakan bahawa penyakit itu sudah melumpuhkan, sudah merata dan menjalar. Maka dalam hal ini tabibnya hendaklah berbelas kasihan sedapat mungkin dan menunggu takdir dari Allah Ta'ala. Moga-moga dibukanya kebenaran sampai orang itu tersedar. Sampai satu peringkat orang ni kita hujah macam mana pun dia tak boleh terima. Macam dalam ilmu hakikat lah, golongan Jabariyah, ada orang yang kita masih boleh hujah, dia boleh terima. Tapi sampai satu peringkat tu, ada orang kita tak boleh hujah. Hujah macam mana pun dia tak terima lah. Bila sampai peringkat macam tu, maksud dia penyakit dia sangat teruk, dah tak ada ubat. Cuma tinggal doa je. Sebelum tu kita doa dah, tapi dengan usaha. Sekarang ni tinggal doa saja. Sebab ubat dah tak boleh makan dah. Kita doa supaya Tuhan ubah hati dia. Macam orang sakit kepala, tiba-tiba rasa sakit kepala, pergilah jumpa doktor. Doktor kata sakit macam mana? Sakit sikit-sikit je. Kamu kurang air dalam badan, nah minum segelas. Lepas ni pergi cari 100 plus ke, minuman isotonik ke, supaya hidrasi badan tu okey kan. Minum air. Ubat dia minum air. Datang orang lain pula, saya sakit kepala doktor. Sakit yang macam mana? Sakit sampai saya nak baca pun tak boleh, nak buat kerja pun tak boleh. Ni Panadol 2 biji. Dia tambah sikit sukatan dia. Air minum lebih, Panadol 2 biji. Mai pula pesakit ketiga, doktor saya sakit kepala doktor. Dah 2-3 hari dah, denyut tak berhenti. Panadol 3 kali sehari, 2 biji pagi, 2 biji petang, 2 biji malam. Ni ubat dah. Sebab penyakit dia lebih teruk dah. Mai pula pesakit yang keempat, doktor saya sakit kepala ni, Panadol. Mak kata klinik dah pergi, duk bagi Panadol tak jadi apa. Tak jadi apa, kamu kena masuk ward ni.
Maksud uak ni supaya mereka boleh bagi pain killer. Maksud uak makan pain killer pula. Hilang sakit kepala dia. Okey. Mai pula pesakit seterusnya, bagi pain killer pun tak jadi dah. Tak boleh hilang dah bagi pain killer pun. Bincang mai. Kena bagi dadah. Kena bagi steroid ke morfin ke apa kena bagi. Bagi hilang. Okey. Ubat dia setara tu. Mai pesakit seterusnya, bagilah ubat apa pun dia duk sakit macam tu. Habislah tiap doktor tadi kan. Yang kita boleh buat sekarang, ubat semua tak jalan dah, kita tunggu je. Tak ada kata apa dah. Jadi orang yang terkena ilmu kalam tadi macam tu. Dia sakit dia sikit, ubat dia sikit. Sakit dia sederhana, ubat sederhana. Sakit dia banyak, tinggi, ubat dia tinggi. Bila lebih daripada tu, tak ada ubat dah. Cuma boleh doa je, ya Allah bagilah sembuh orang. Macam tu je. Macam hari tu arwah bapak saya tu, dia sakit kepala. Mak ni tadi telefon, dia kata ni bapak sakit kepala ni. Sakit, tak boleh duduk diam lah, sentiasa sakit. Sakit lah. Sakit seluruh kepala dia. Darah naik tak? Darah tak naik, darah biasa. Pergi klinik, merata klinik dah. Pergi ubat kampung pun pergi dah. Tak boleh hilang. Macam mana? Tapi darah tak naik, tak apalah. Kita pun cari daun bunga raya semua malam. Patutnya dapat akak bunga raya putih. Carilah mana daun pokok bunga raya dah, ambil ya daun. Dia pun satu lai, kita pun baca doa abuh, air semua, kita pergi. Pergi kita sapu di kepala tu, okey. Dia boleh bangun, boleh sembang. Besok pagi, mak telefon, oh bapak okey dah ni. Boleh bawa kereta pergi Pekanterong. Boleh beli paper, boleh baca paper lagi. Sedangkan sebelum ni sakit. Dia orang sakit nak menerjang. Okeylah. Selang 4-5 hari lepas tu, tak ada seminggu, mai pula. Ni sakit teruk dah ni, dah masuk wad dah. Darah naik tak? Darah naik 230. Yang sebelum ni darah tak naik, darah biasa tapi sakit. Kita boleh dah pakai ubat-ubat ni kan. Dia kata darah naik 230. Pergi hospital. Bila pergi hospital, paling kuat doktor bagi painkiller. Sedangkan sebelum tu dia makan dah painkiller. Bila makan painkiller dia kata tak rasa apa. Buat penat makan je, buat rosak badan dia. Sebab terlampau sakit sangat. Panadol ni tak kata lah. Makanlah ubat biji pun tak rasa apa. Duk sakit situ lah. Bagi painkiller pun tak boleh. Lalu doktor biar. Tak nak buat apa. Tengok keadaan macam tu, kita pun mak tadi pun bawa pergi Kuala Lumpur. Kata nak ambil apa ayat tulang belakang lah apa kan. Lepas tu meninggal di sana lah. Jadi nak cerita tadi ubat dia. Orang sakit sikit, ubat dia sikit. Sakit dia tinggi, ubat dia tinggi. Tapi sampai satu peringkat, orang yang sakit teruk sangat, dia memang tak ada ubat dah. Bila tak ada ubat dah, kita boleh usaha atas ubat-ubat yang walaupun tak berkesan, bagi juga lah. Dan berdoa. Itu yang saya cerita sahabat saya tu, dia sakit urat saraf ni, misteri juga sakit dia. Painkiller pun tak tahan ni. Jadi dia dibenarkan ambil steroid. Dia yang boleh ambil steroid. Kita tak boleh lah, bahaya kan. Bahaya kena tangkap bersama, dia tak kena tangkap. Dia dibenarkan ambil steroid. Dia sakit satu badan ni, urat saraf dia tu sakit, boleh tahan dengan steroid saja. Kalau steroid pun tak boleh tahan lepas ni, doktor tak boleh buat apa. Cuma boleh doa kan. Boleh doa. Steroid bagi juga kan, tapi boleh doa je lah. Macam tu lah.